A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita telah sampai ke muka surat 299 insya-Allah 299. Alhamdulillah kita telah mencapai alhamdulillah hampir ke muka surat yang ke-300, lebih daripada separuh mushaf. Alhamdulillah. Jadi hari ini insya-Allah kita bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah bersama dengan kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita bersama hari ini di muka surat 299 daripada surah Al-Kahfi ayat 46 sehingga ayat yang ke-53. Alhamdulillah. Sebagaimana kita telah ceritakan sebelum daripada ini bahawa surah Kahfi ini mengandungi 4 cerita besar. 4 cerita besar. Yang pertama sekali ialah kisah Ashabul Kahfi. Yang keduanya ialah kisah Ashabul Jannatain. Yang ketiga kisah Nabi Musa dan juga Khadir. Dan juga yang keempatnya ialah kisah Zulqarnain. Jadi kita telah habis 2 cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Kahfi ini, iaitu yang pertama kisah Ashabul Kahfi, yang keduanya kisah Ashabul Jannatain, iaitu tuan punya 2 kebun. Kemudian yang ketiga kisah Nabi Musa dan juga Khidir. InsyaAllah selepas daripada ni dalam insyaAllah beberapa siri akan datang. Dan juga yang keempat ialah kisah Zulqarnain. Terima kasih kepada yang memberi feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Jadi hari ini sama-sama insyaAllah kalau dapat kita buka mushaf sama-sama muka surat yang ke-299 ataupun surah Kahfi ayat 46 sehingga ayat 53 insyaAllah. Selepas daripada setiap daripada cerita, kita ada 4 cerita yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Kahfi ni. Jadi yang pertama, setiap daripada satu cerita ni Allah SWT akan selepas daripada tu dalam bahasa Arabnya dipanggil ta'kibat. Dipanggil ta'kibat ni maknanya ialah komentar ataupun apa-apa yang Allah Ta'ala sebutkan, apa yang sepatutnya kita ambil, apa pengajaran, apa yang sepatutnya daripada setiap cerita tu. Maknanya cerita ni bukan cerita sahaja. Bagi kita dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala ceritakan satu benda, Allah Ta'ala akan sebutkan apakah sepatutnya kita ambil, penekanan-penekanan kan. Samalah juga seperti Ashabul Jannatain ni. Ashabul Jannatain yang baru kita baca semalam kita baru habis dalam sesi sebelum daripada ni, iaitu kisah tuan punya 2 kebun. Mereka ni seorang kafir, seorang muslim menurut pendapat yang kuatnya lah. Ada pendapat yang kata bahawa kedua-duanya muslim, tapi seorang tu adalah maksiat. Tapi iaitu tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pendapat yang kuat mengatakan seorang kafir, seorang muslim. Dan kemudian apa yang berlaku ialah seorang kafir ni diberi nikmat yang dahsyat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan yang hebat, kenikmatan yang tinggi, kenikmatan yang banyak dengan tanaman-tanamannya dan sebagainya. Dan kemudian tu yang muslim ni Allah Taala beri simple saja kepada mereka. Jadi tiba-tiba yang kafir ni sombong. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam muka surat ini 299 ni kita akan dengarkan apakah ta'kibat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apakah Allah Taala nak fokuskan, apakah yang Allah Taala nak emphasizekan kepada kita semua kan. Apakah sepatutnya pengajaran yang sepatutnya kita ambil daripada kisah tersebut. Jadi insya-Allah bersama-sama hari ini kita tengok ayat yang ke-46 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala mulakan muka surat ini dalam ayat 46 ni kita akan tengokkan Allah Ta'ala sebutkan al-mal wal-banun. Ada 2 perkara iaitu al-mal al-banun, harta dan juga anak-anak. Sebagaimana yang kita tengok sebelum daripada ni, iaitu orang-orang yang kafir ni, seorang kafir yang tahu punya kebun ni kan, dia merasai bangga. Biasanya dia bangga dengan 2 perkara. Dia akan selalu sebutkan ana azzu minka malan, aku ni lebih hebat daripada kamu, harta aku hebat dan sebagainya. Dan kemudian tu azzu nafara, aku ni lebih ramai pengikut, aku lebih ramai anak-anak, aku lebih ramai pekerja. Jadi Allah SWT sebut sini kan, sekarang dalam muka surat ni dalam 46 ni, ayat 46 Allah Ta'ala kata al-mal wal banun, harta dan juga anak-anak. Al-banun di sini ulama-ulama tafsir kata tak semestinya anak-anak juga walaupun biasanya anak-anak lah kan, tetapi dia lebih kepada iaitu orang-orang yang berada di bawah pekerja-pekerja dan sebagainya, penyokong-penyokong dan sebagainya. Jadi maknanya lah al-mal wal banun, iaitu harta benda, iaitu yang kita kata yang tak boleh
inilah kan harta, harta yang tak bergerak lah kan maknanya kan. Harta maksudnya ialah bukan orang lah. Kemudian al-banun tu orang. Jadi biasanya manusia ni dia akan berbangga dengan kedua benda ni. Jadi al-mal wal banun. Allah SWT kata kedua-duanya itu adalah zinatul hayatid dunia. Kedua-duanya hanyalah merupakan zinah. Zinah iaitu perhiasan saja. Perhiasan saja, memang kosmetik je kehidupan dunia. Maknanya benda tu tak boleh buat apa pun apabila kita sampai di akhirat ni, kalau tidak dimanfaatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah maka ingat harta anak-anak. Orang yang berbangga sekarang ni itulah dengan dua benda ni kan. Jadi Allah Taala kata kedua tu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihat. Tetapi al baqiyatus solihat, baqiyat ni makna benda-benda yang baki, yang kekal. Yang kekal, yang soleh, yang baik. Maksud al baqiyatus solihat ni ada macam-macam pendapat ulama. Sebab ada beberapa hadis, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang perkara ni. Ketika Nabi SAW menceritakan, kamu tahu tak apa di al-baqiyatus solihat? Nabi pernah berkata kepada para sahabat, maksudnya ialah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Iaitu kata-kata tu. Kata-kata tu disebutkan dalam hadis, itulah dimaksudkan dengan al-baqiyatus solihat. Ada yang kata lagi dalam hadis yang lain disebutkan bahawa al-baqiyatus solihat tu ialah artinya sembahyang 5 waktu. Sebab apa? Sebab itulah yang kekal, yang akan kekal, amalan soleh yang kekal. Itu al-baqiyatus solihat, maknanya satu benda yang kekal, satu benda yang soleh yang kekal. Jadi bahkan ulama-ulama tafsir yang lain pula memberi makna yang lebih general, lebih umum. Maksud dia kata al-baqiyatus solihat itu apa-apa saja yang baik, amalan-amalan yang baik, maka itu adalah termasuk dalam al-baqiyatus. Sebab apa? Sebab amalan yang baik itu yang akan kekal, yang akan boleh dibawa ke akhirat. Yang lain ni al-mal, al-banun tak boleh bawa ke akhirat kalau tak dimanfaatkan. Jadi oleh kerana itulah kita sepatutnya hidup kita ni, Allah SWT sebutkan ayat 46 ni ialah kena fokuskan. Adakah setiap daripada al-mal, al-banun dan juga apa-apa saja ni, adakah kita ni membanyakkan dia ataupun tidak kan? Kalau hanya membanyakkan al-mal dan juga membanyakkan al-banun, pengikut, pekerja, dan kemudian tapi al-baqiyatus solihat tak ada, so tak ada gunanya. Sebab Allah Ta'ala kata khairun inda rabbik, itulah yang lebih baik di sisi Tuhan kamu, sawaban. Apa yang baiknya? Baik dari segi sawab, pahalanya yang boleh dibawa, balasannya, itu yang terbaik. Kemudian wa khairun amala, itulah yang sebaik-baik amal. Amal ni bukan amal amal tu ialah artinya iaitu apa ni kita katakan, maksud dia ialah amal ni, maksudnya minta maaf kurang terang sikit. Amal itu maksudnya ialah harapan, maksudnya maknanya harapan, tempat bergantung, harapan yang terbaiknya. Itulah sebenarnya yang al-baqiyatus solihat tu. Amalan baik itulah sebenarnya yang boleh jadi tempat bergantung kita. Sebab di akhirat semua tak ada al-mal wal banun, tu tak ada. Yang ada ialah al-baqiyatus solihat tadi. Jadi insya-Allah tukarkan al-mal, al-banun menjadi al-baqiyatus solihat. Jangan bergantung kepada al-mal wal banun, tapi bergantunglah kepada al-baqiyat. So insya-Allah boleh tukar tu al-mal wal banun tu boleh ditukarkan menjadi al-baqiyatus solihat. Tapi ada cara je sebagaimana yang diajar oleh Islam insya-Allah. Ayat yang ke-47 kita tengok wa yauma nusayyirul jibal. Allah SWT sebutkan sekarang ni ialah tentang hari kiamat ni, wa yauma. Dan ingatlah kalau yauma tu makna dari atas yauma tu maksudnya ialah dan pada hari maksudnya. Jadi pada hari tu maksudnya ialah itu hari kiamat lah. Pada hari di mana nusayyirul jibal, Allah Ta'ala kata kami memperjalankan bukit-bukit. Makna bukit sekarang kita tengok bukit bukau ke gunung-gunung ke, dia tu tetap berada di situ, tak bergerak-gerak kan. Kita datang tahun depan, datang 10 tahun depan ke 50 tahun akan datang pun di situlah. Tapi di hari akhirat ingat Allah Ta'ala perjalankan. So imagine kalau bangunan, kalaulah kita kata roket, kalaulah katakan rumah ni boleh bergerak, itu pun dah pelik kan. Kalau bangunan boleh bergerak lagi pelik kan. Tapi kalau bukit boleh bergerak, itu tak adalah. Itu paling-paling pelik kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala katakan pada hari kiamat nanti nusayyirul jibal, kami jalankan bukit-bukit itu, wataral arda barizah, dan kemudian kamu akan tengok apa dia tu, iaitu kamu akan tengok bumi ni barizah. Barizah ni asal artinya ialah jelas, asal artinya ialah rata, asal artinya barizah iaitu jelas, nyata kan. Tapi maksud di sini Allah Ta'ala kata wataral, kamu tengok pada hari tu, pada hari kiamat tu bumi ni barizah, maksudnya ialah iaitu tanah dia tu diratakan. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut kat dia kan, bukit-bukit diperjalankan. Maknanya kita tengok sekarang ni ada bukit, ada sungai, ada macam-macam kan, maknanya tak rata macam tu, tak flat kan. Allah Ta'ala sebut sana kan, nanti bumi tu ni satu ulama kata kan, setengah ulama kata makna barizah sini makna rata, flat maknanya. Pada hari di mana hari kiamat tu Allah Ta'ala akan ratakan bumi ni. Jadi
Ada setengah pendapat lagi, satu pendapat lagi mengatakan bahawa barizah tu maksudnya ialah dimunculkan, dinyatakan, dizahirkan, iaitu semua benda yang ada dalam bumi ini akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dimunculkan ke permukaan bumi. Mana apa yang ada dalam tu, iaitulah yang mati dulu-dulu kan, berapa ratus tahun, ribu tahun, semua tu akan dimunculkan. Itu barizah. Jadi Allah SWT sebutnya dua makna sini, watarul arda barizah, dan kamu akan tengok bumi ini akan barizah, sama ada flat, rata, ataupun akan muncul, keluar daripada apa yang ada dalam bumi. Wa hasyarnahum, dan kemudian Allah Ta'ala kata, dan kami kemudian hasyarnahum, mahsyarkan, kumpulkan mereka itu di satu tempat, dan falam nughadir minhum ahada, tak ada seorang pun yang akan tertinggal. Falam nughadir, dan kami tak akan tinggalkan daripada mereka ni, daripada manusia ni, walaupun seorang. Jadi nak katanya semua benda akan Allah Ta'ala bawa semua kan. Tak ada orang kata ramai nanti kan tertinggal, mungkin boleh tertinggal pun tak perasan. Tak ada, seorang pun tak ada akan tertinggal kan. Orang tu, kita bayangkan berapa bilion manusia. Sekarang sajalah, pada hari ini sajalah ada 7 bilion. Dulu 100 tahun lepas ada berapa bilion, 100 tahun lepas ada berapa bilion, ribu-ribu tahun semua sekali kumpul berapa bilion. Kalau ikutnya kan boleh tertinggal seorang orang tak, kalau lah kita kiraan kita kan. Tapi Allah ni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata falam nughadir minhum ahada, seorang pun tak akan tertinggal. Ayat yang ke-48 sesungguhnya kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata 48, wa uridu ala rabbik, selepas daripada dikumpulkan, Allah Ta'ala akan buat apa kepada kita semua ni, iaitu wa'uridu, dihadapkan. Maksudnya dihadapkan, setengah dalam ayat yang lain dikata dalam keadaan berlutut. Berlutut maknanya dalam keadaan hina, dina, takut dan sebagainya kan. Maknanya wa'uridu, lalu dibentangkan, dibawa mereka semua tu ala rabbika saffa, dalam keadaan bersaf-saf, dalam keadaan berbaris-baris di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya terpaksa ikut, tak boleh nak lawan dah kan pada masa tu. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, Allah Ta'ala kata, dan sesungguhnya kami akan ji'tumuna, kamu semua akan dibawa kepada kami bawa semua kepada kamu, aku, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kami ciptakan kamu dulu, awwala marrah, dalam keadaan apa? Dalam keadaan tak ada pakaiannya, dalam keadaan apa, keseorangannya, dalam keadaan semualah kan, dalam keadaan, bahkan setengah ulama kata dalam keadaan tidak berkhitannya kan. Mana sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan, sebagaimana kita tu baby, bukanlah dalam keadaan pada masa tu baby, tapi maksudnya ialah dalam keadaan sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan kita dulu, macam itulah Allah Ta'ala akan bawa datang kita di hari akhirat nanti. Maknanya kalau adalah pada masa tu kan diceritakan, oh tak ada pakaian, pernah Aisyah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, tak ada pakaian, tak malu ke pada masa tu? Pada masa tu kehebatan hari kiamat, tak sempatlah manusia tu nak fikir, masing-masing nak selamatkan diri je kan, tak sempat nak fikir. Jadi nak cerita dahsyatnya hari kiamat sebagaimana diceritakan dalam oleh Allah SWT dalam ayat yang lain kan, iaitu manusia ni seperti sukara, seperti dalam keadaan mabuk kan, sebab tak nak fikir apa pun, masing-masing nak selamatkan diri dia, tak kenal orang dah kan, tak tahu dah siapa nak, isteri, anak, mak, ayah, semua tak ingat dah kan. Jadi Allah Ta'ala kata kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kamu pada pertama kali dulu, maka begitulah laqad ji'tumuna, kamu akan dibawa berdepan, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita baca ayat ni, kita gambarkan kan betapa maknanya, kita katakan bahawa Allah Ta'ala nampakkan, gambarkan betul-betul kan, video seolah-olah kan, video walaupun tak ada video lah kita katakan, tapi maknanya ialah Allah Ta'ala gambarkan muncul sehingga nampak, sebiji-biji kita boleh nampak. Bal za'antum allan naj'ala lakum maw'ida, tengok kan Allah Ta'ala kata, bahkan kamu ni apa, kamu sangka bahawa Allah Ta'ala ni tak akan jadikan hari pertemuan ni. Mau'id tu maknanya janji, kamu seolah-olah macam terasa tak ada pun, tak ada kan, kita tak akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada masa Allah Ta'ala kata kan, Allah Ta'ala kata bal za'amtum, bahkan kamu ni duk menyangka pada hari ni, dalam keadaan semasa dunia ni, kamu menyangka bahawa allan naj'ala lakum maw'ida, kami tak akan jadikan kepada kamu satu tempoh masa pertemuan ni. Ini adalah merupakan pertanyaan kalau ikutnya, tapi pertanyaan ini adalah perli. Allan naj'ala, kamu rasa kami tak akan jadikan waktu pertemuan ni. Jadi itu adalah untuk perli, untuk menjadi menyakitkan lagi perasaan orang-orang yang tak yakin kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau'idah itulah janji. Kemudian wawudi al-kitab, Allah Ta'ala kata dalam 49, ayat 49 Allah Ta'ala kata wawudi al-kitab. Lalu wudi'a maksudnya ialah iaitu wudi'a maksudnya dibentangkan, maksudnya wudi'a diletakkan, asal maknanya diletakkan al-kitab tu, maknanya diletakkan depan tu, tapi diletakkan dalam keadaan dibuka kitab tu. Wawudi al-kitab fataral mujrimin, dan kamu tengok pada hari itu, pada masa tu Allah Ta'ala gambarkan lagi kan, fataral mujrimin, orang-orang yang jahat Allah Ta'ala namakan orang-orang itu adalah orang yang jahat Fataral mujrimin, pada hari itu musyfiqin maksudnya takut, malu, takut, memang itulah keadaan dia kan. Musyfiqin tu makna musyfiqin mimma fihi,
Dia takut apa yang ada dalam tu. Macam kita pada hari ni kan, kalau maknanya kalau kita katalah kan atas dunia kan, kalau kita katakan bahawa semua benda yang awak buat ni telah direkodkan dan dia tahu dia bersalah, maka ada CCTV semua. Kalau nak tunjuk CCTV tu, dia akan start takut. Jadi kita bayangkanlah bagaimana kan ada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti. Allah Taala bawa buku catatan tu dan kemudian dalam buku catatan tu semua ada. Jadi manusia pada masa tu, orang-orang yang jahat lah, orang-orang yang amal soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang melakukan suruhan Allah Taala pada hari tersebut, tak ada masalah. Mereka ni kan, mereka tu bukan mujrim. Mujrim tu ialah orang-orang, kalau ikut sebenarnya kan perkataan mujrim ni ialah maksudnya ialah orang penjenayah maksudnya. Kalau digunakan dalam istilah moden pada hari ni kan, pada zaman moden ni, kalau kata mujrim tu lah orang duduk black mafia, apa benda, orang duduk dalam kereta dia gari kan tu, dibawa ke mahkamah sebagai dalam penjara, itu dia mujrim. Jadi Allah Ta'ala menamakan orang-orang yang mujrim ni bukan orang yang buat maksiat, orang yang macam tu, bukan penjenayah macam tu, tetapi orang penjenayah nombor satu yang paling besar ialah orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak nak beriman, yang tak nak yakin kan, yang tak nak dia mungkin kaya, mungkin hebat atas dunia ni dengan istana, dengan rumah banglo, apa-apa tak kurangkan, dengan keretanya yang banyak, dengan pelayan dia ramai kan, mungkin kan dengan duit dia bilion-bilion contoh kan, tetapi dia adalah mujrim kalau dia tidak beriman. Kalau dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah mujrim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, namakan pun dalam Al-Quran tu ialah menamakan mereka sebagai mujrim. Jadi orang-orang mujrim ni Allah Ta'ala kata tu kan, mereka tak nak takut untuk tengok mimma fihi, pada apa yang ada dalam tu, dalam kitab tu kan. Sebab apa? Wa yaqulun. Jadi Allah Ta'ala riwayatkan, Allah Ta'ala ceritakan, mereka akan berkata pada hari tu, wa yaquluna ya wailatana. Ya wailatana ni maksudnya celakanya, macam itulah kata, celaka macam itulah ni, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka akan berteriak pada masa itu. Allah Ta'ala ceritakan, iaitu ma li hadza ni ialah kita apa ni, macam itulah, ma li hadzal kitab, dia kata. Itu adalah kata-kata ungkapan. Ma li hadzal kitab tu ialah kata ungkapan untuk menunjukkan kepada terkejut. Terkejut sebab apa? Sebab mereka pada masa tu bila tengok kitab tu, semua benda ada. Rupanya kan semua benda dicatat. Ni bukan CCTV yang biasa-biasa, color CCTV yang high definition, kita katakan yang HD semua kan, yang boleh nampak sebiji-sebiji apa yang dibuat, apa yang disorok, bahkan bukan luaran saja, benda dalam hati pun dia akan nampak semua. Maknanya itu dahsyat kan. Ini bukan X-ray, tapi maknanya ialah boleh nampak apa yang dalam hati, perasaan dia ke, dia benci ke, dia tak suka ke, walaupun nampak mulut dia suka, walaupun mulut dia bercakap, dia kata aku suka, tapi sebenarnya dia benci. Dia tu mengumpat di belakang, contohlah kan, tapi maknanya semua benda dalam hati, ikhlas ke tak ikhlas ke, takabur ada dalam hati sikit ke kan, riak sikit ke kan, sum'ah sikit pun ada dalam hati, semua tu dia akan tulis dalam buku tu. Jadi Allah, sebab itulah mereka takut. Jadi mereka kata ma li hadzal kitab, kita apa ni, kita jenis apa ni yang sampai cerita semua ni, tengok kan, la yughadiru saghiratan, dia kata kan, yang tidak meninggalkan benda yang kecil, saghiratan wala kabiratan, ataupun yang besar. Maknanya semua benda besar ataupun kecil semua diceritakan, illa ahsaha, melainkan semua tu dituliskan dalam buku tu. Wa wajadu ma amilu hadira, dan kemudian Allah beritahu mereka dapati apa yang ma'amilu, apa yang mereka lakukan semasa atas dunia ni, hadira ni muncul macam kalau kita kata 3D 4D kan, macam nampak kan, hadira nampak jelas kan, bukannya nampak kelabu-kelabu blur-blur, tak, memang nampak jelas kan, digambarkan balik, ditunjukkan balik, dalam buku tu semua ada. Macam mana bentuk tu kan kita tak tahulah kan, wallahu a'lam bissawab kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh tunjukkan balik kan, hadira muncul dengan jelasnya. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah Ta'ala kata tak ada seorang pun yang akan dizalimi. Tak adalah maknanya dia tak buat, kalau dalam mahkamah ke dalam apa, kemungkinan berlaku kezaliman kan. Mungkin berlaku kezaliman ni maknanya orang sepatut dihukum tak dihukum, orang tak patut hukum dihukum, orang yang patutnya dihukum tak dihukum, macam-macam boleh jadi kan. Tapi di akhirat ni Allah Ta'ala kata wala yazlimu rabbuka ahada, Allah Ta'ala tak akan menzalimin walaupun seorang. Walaupun orang tu, maknanya kalau orang tu buat salah, dia akan kena juga. Kalau orang tu tak buat salah, dia tak akan kena. Wala yazlimu rabbuka, Tuhan kamu tak akan menzalimi walaupun siapa pun. Kemudian ayat 50 seterusnya, ayat 50 Allah Ta'ala kata wa izkulna, dan kemudian ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat. Jadi sekarang cerita ni balik kepada Allah Ta'ala nak ingatkan kita semula kan.
Kita ingatkan semua. Banyak kali kita tengok kan ayat ni kan, ayat begini disebutkan oleh Allah SWT. Kalau kita tengok berulang kan, tapi sebenarnya pengulangan dalam Quran tu ada makna dia. Ada sebab dia kan, ada reason dia kan, ada keindahan dia kan. Tu insya-Allah kan kita tengok kan. Siapa-siapa yang nak bersama tengok kita, insya-Allah boleh tengok kan. Boleh tengok dalam sesi pukul 10 malam insya-Allah. Iklan sikit kan, pukul 10 malam setiap hari sekarang bulan Ramadan ni, maknanya setiap hari pukul 10 malam hingga 10.15 malam, tak lebih daripada pukul 10.15 lah. Biasa kita buat satu topik, iaitu indahnya apa satu yang indah daripada Al-Quran. InsyaAllah kan boleh bersama dengan kita setiap malam di YouTube, insyaAllah di YouTube, bukannya di Facebook, di YouTube. Okey, jadi YouTube boleh search YouTube Dr. K. Yusof. Dalam ayat ni Allah SWT sebutkan apa lagi, iaitu wa iz qulna lil malaikah. Dia ulang kan, banyak cerita dah kan, ketika cerita apa Allah SWT sebutkan cerita ketika Allah SWT berkata kepada malaikat supaya usjudu wa iz qulna lil malaikati usjudu, sujudlah kamu wahai malaikat semua li Adam, kepada Adam. Lalu fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis. Allah Ta'ala kata satu je yang tak nak sujud pada masa itu, iaitu iblis. Apa dia? Fafasaqa. Allah Ta'ala kata, tengok kan, jahatnya iblis ni kan, dia fasik. Makna fafasaqa an amri rabbih, dia engkar, dia tak nak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh tu kan. Jadi sekarang ini tiba-tiba Allah Ta'ala nak cerita apa ni? Kemudian afatattakhizunahu, tengok Allah Ta'ala kata afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Allah SWT tanya sekarang ni, adakah dia ni tak nak sembah kepada aku, dia tak nak patuh kepada aku, tiba-tiba afatattakhizunahu, adakah tiba-tiba pula kamu ni nak ambil dia, nak ambil iblis tu kan, illa iblis. Allah Ta'ala kata dia tak nak sujud pada aku, dia tak nak tunduk kepada perintah aku. Aku suruh sujud, dia tak nak sujud. Sujud sini bukan sujud dahi tu, kata ulama tafsir dalam jalan lain dia kata bukan sujud dahi, tapi sujudlah sujud tunduk inhina, kata inhina maknanya iaitu tunduk kepada Adam yang baru diciptakan oleh Allah SWT tu. Jadi sekarang ni iblis tak nak sujud, satu-satunya benda. Jadi adakah pula kamu ni wahai manusia semua, kamu nak ambil iblis tu dan juga zuriatnya, jadi dia sebut ni wa zurriyatahu, iaitu zuriat iblis. Jadi ertinya di sini ialah ulama kata iblis ni ada zuriat, maknanya iblis ni ada anak-anak dia sama macam dia, bukan macam malaikat tak ada anak. Malaikat tak ada lelaki perempuan, tapi iblis ni ada. Jadi dia ada anak dia. Anak dia ni wa zurriyatahu, adakah Allah Ta'ala kata kamu nak ambil iblis ni dan juga zuriat dia ni sebagai apa? Awliya min duni. Awliya ni sebagai tempat bergantung, tempat penolong. Dia akan menjadi penolong kamu nak ambil dia pula jadi penolong. Itu yang ramai manusia sekarang kan, pada hari ini ramai manusia ni sembah iblis tu. Sembah iblis bukan makna pergi sembah letak iblis, tapi sembah patung, ikut cakap iblis tu kan. Iblis suruh macam ni, yang Allah Ta'ala suruh dia tak nak ikut, yang iblis suruh dia ikut pula kan. Tengok kan, jadi kuatnya tarikan iblis, kuatnya tarikan anak-anak dia, zuriat iblis ni. Wa zurriyatahu awliya min duni, lain daripada aku, sepatutnya sembah aku. Allah Ta'ala kata wahum lakum adu, sedangkan iblis tu musuh kepada kamu dan juga musuh, dia nak memusuhi aku pula kan. Dia kenal aku, iblis bapa ayah dia tu kan kenal Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala kata bi'saliz zalimi dabadala, tu adalah pergantian yang sangat-sangat teruk bagi orang zalim. Ada pula pergantian, maknanya digantikan. Patutnya sembah Allah Ta'ala, patutnya patuh kepada Allah, patutnya mengesakan Allah, mentauhidkan Allah SWT. Tiba-tiba dijadikan yang lain tu juga ada kuasa juga, iaitu iblis. Dia sembah iblis, bukan sembah aku. Itulah kata gantian yang teruk kan. Bi'sa, seburuk-buruk ganti bagi orang yang zalim, orang yang buat macam zalim kan. Kemudian ayat 51 Allah SWT sebut yang seterusnya ialah Allah Ta'ala kata ma ashhadtuhum. Allah Ta'ala cerita lagi ni, cerita tentang iblis tadi, cerita tentang apa iblis dan anak-anak dia kan, dan juga ni lah kan guru-guru dia ni, guru-guru iblis ni, tak kira lah siapa kan. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard, masa Allah Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi, adakah Allah Ta'ala tunjukkan pada dia? Allah Ta'ala kata aku tak tunjuk pun pada dia. Maknanya dia ni bukannya bersama-sama dengan aku masa ciptakan langit dan bumi. Kalau kamu nak mensekutukan aku dengan dia, kamu nak sembah dia langsung pun tak ada kaitan pun. Masa aku ciptakan, Allah Ta'ala kata ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi, masa aku ciptakan langit dan bumi, aku tak joinkan dia pun, aku tak saksikan dia, tak tanya dia pun. Maknanya dia pun tak wujud lagi masalah dia kan. Jadi wala khalqa anfusihim, bahkan masa ciptakan dia Allah Ta'ala tak tanya dia pun, kamu nak tak nak, kamu tak ada. Nak ceritanya dia ni datang kemudian dia ni lemah dan sebagainya kan.
Kalau dia ni power kita lah kan, kalau kita nak buat satu benda, kalau atas dunia ni, kalau ada orang yang lebih berkuasa daripada kita, kita biasa tanya dulu kan, nak dapat feedback ke, nak dapat kelulusan ke dan sebagainya kan. Ini Allah Ta'ala kata tak ada. Dia ni kan, masa Allah Ta'ala ciptakan langit, Allah Ta'ala ciptakan bumi, Allah Ta'ala ciptakan dia pun, Iblis tu kan, Allah tak tanya dia pun, tak minta pendapat dia pun, tak mempersaksikan kepada dia pun. Wa ma kuntu muttakhizal mudillina aduda. Dan Allah Ta'ala kata aku tak ambil aku ma kuntu, aku tak ambil, aku tidak muttakhiza al-mudillin. Al-mudillin tu maksudnya sesat, maknanya aku tak pernah ambil pun pandangan orang sesat tu ataupun bantuan. Aduda tu maknanya ialah bantuan. Asal makna aduda ni lengan ni, ini adud tapi dalam bahasa Arab bila sebut adud ni ialah maksudnya ialah minta bantuan. Jadi makna Allah Ta'ala kata aku tak minta bantuan dia pun. Macam mana nak minta bantuan dia tu sesat kan, orang sesat buat apa kita minta bantuan dia. Gitulah kan. Jadi adud mudillin tu ialah orang sesat. Jadi Allah Ta'ala ni maknanya kita kata pangkah habis-habis kan. Allah Ta'ala nak ceritakan kenapa lah orang-orang yang ambil ni, syaitan yang ambil benda-benda yang sesat ni sebagai Tuhan, sebagai apa dia kan, kenapa kan, tak logik langsung ambil syaitan pula jadi ikutan dia. Tengok kan, sedangkan syaitan tak ada kuasa apa pun. Kalau dia ada kuasa, dia boleh buat macam-macam benda kat kita kan pada hari ni, kalau dia ada kuasa. Sebab apa? Kita tak nampak dia nampak kita kan, yang jin dan iblis kan. Tapi tengok apa dia boleh buat pada kita. Dia tak boleh buat apa-apa. Paling kuat pun dia orang panggil mengusik yang hantu apa benda semua, itu orang Melayu lah kan Tapi mana ada orang mati kerana dicekik hantu setiap hari berapa orang mati atas jalan raya ramai kan, tapi mati dicekik hantu tak ada pun. Jadi menunjukkan bahawa walaupun seramai-ramai iblis ni macam mana pun dia tak ada power. Dia tak ada power. Jadi Allah SWT sebut sini kan, wa yauma yaqulu nadu, pada hari Allah SWT sebut pada hari yakul. Ada dua kiraat sini, ada kiraat dengan nakul. Ada kiraat dia yakul. Dalam kiraat kita tak yakul. Yakul sini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata. Dan ingatlah pada hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata kepada mereka. Ayat sekarang ayat 52 insya-Allah, ayat 52. Allah Taala berkata kepada orang-orang kafir tu, iaitu nadu tu panggil. Allah Ta'ala cabarlah mereka ni, panggil siapa? Syuraka iyallazina za'amtum fada'auhum. Panggillah orang yang kamu syirik dengan tu, yang kamu kata ada kuasa atas dunia tu, panggil. Allah Ta'ala kata nadu syuraka, yang kamu mensyirikkan aku tu, iaitu panggillah dia, panggil mereka semua tu, berhala ke tak kira tak berhala ke dan sebagainya. Allazina za'amtum, yang kamu atas dunia tu kamu dakwa kan, yang kamu klaim tu kan, za'amtum fada'auhum. Jadi mereka pun panggil lah. Dah Allah Ta'ala suruh panggil, mereka pun panggil lah. Mereka sembah selain daripada Allah, mereka panggil. Bila mereka panggil, adakah benda-benda tu menjawab sahutan mereka? Konon-konon lah nak beri syafaat lah, konon-konon kan. Fada'auhum falam yastajibu lahum. Allah Ta'ala kata tak menyambut pun. Jadi maknanya sia-sia lah mereka atas dunia ni kan, hidup mereka atas dunia ni sia-sia. Jadi Allah Ta'ala kata falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Bahkan Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala jadikan di antara dua yang pemanggil dengan yang dipanggil tu, iaitu kedua-dua tu Allah Ta'ala kata mawbiqa ni asalnya ialah maknanya ialah jurang tu masuk ke dalam neraka tu. Jadi maknanya kedua-dua dia, yang dipanggil ni kedua-dua tu masuk dalam mawbiqa, masuk dalam neraka kan. Mawbiqah itu ialah makna lurah yang dalam, yang masuk ke dalam satu tempat yang menghancurkan. Jadi neraka jahanam ya. Jadi Allah SWT kata sini kan, yang panggil, yang kena panggil, yang dipanggil pun kedua-dua itu Allah Ta'ala campurkan semua tu kan neraka. Jadi habislah cerita dia kan. Jadi wara'al mujrimun, Allah Ta'ala kata orang-orang yang mujrim. Tengok yang tadi kata Allah Ta'ala gunakan perkataan yang kita kata mujrim juga sekarang mujrim lagi. Tadi dalam ayat kita tengok tadi, iaitu ayat yang ke-49 ayat 49 tadi Allah Ta'ala gunakan perkataan mujrim. Jadi memang mujrim, walaupun mereka ni tak buat jenayah pada orang buat dunia, tapi mereka ni penjenayah besar. Sebab apa? Mereka ni telah mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sembah selain daripada Allah ni itu mujrim orang yang mensekutukan Allah Ta'ala ni kan, orang yang tak menjadi Islam ni, dia adalah mujrim. Orang yang tak Islam, tak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah mujrim, dia adalah pendosa, dia adalah penjenayah. Allah tak kata orang-orang penjenayah pada masa tu mereka pun melihat syurga, neraka, minta maaf wara'al mujrimun an-nar, mereka melihat neraka. Bila mereka melihat neraka ni, fazannu annahum muwaqi'uha, dan mereka pun sangkalah, mereka bukan sangka itu sangka, tapi mereka yakin dah tak ada tempat lain dah, itulah tempat mereka. Jadi Allah Ta'ala kata fazannu annahum muwaqi'uha, mereka akan masuk dalam tu, muwaqi'u tu jatuh dalam tu. Kemudian Allah Ta'ala kata walam yajidu anha masrifa, dan tak ada bagi mereka
nak lari lagi. Masrifah tu makna tempat nak lari daripada tu. Mereka dah pergi kat situ kan, dah on the way kat situ lah, dah nampak neraka depan, dah tak ada harapan lagi lah mereka tu. Jadi setakat itulah saja insya-Allah ayat yang kita dapat sama-sama. Minta maaf terlambat sikit tadi kita sama-sama kita tadabbur pada hari ini. Jadi insya-Allah Allah Taala ceritakan tentang apa ni, keadaan orang mujrim, keadaan. Jadi Allah Taala ceritakan semua benda ni kan di hadapan orang-orang yang ni Nabi SAW bacakan kepada orang-orang yang berada di Mekah ni kan, orang tak nak beriman. Kita juga ialah untuk kita juga, dan juga untuk kita kan, kita ingatkan juga kan kepada manusia yang hidup pada hari ini supaya mereka semua tahu benda-benda kan. Jangan kita saja tahu, kita baca Quran tapi manusia tak tahu. Jadi apabila manusia tak tahu, maknanya dakwah kita tak berjalan lah maksudnya kan. Jadi oleh kerana itulah kita kena bongkarkan benda ni, kita angkat benda ni kan, kita sharekan benda ni kan. Tak kira sepatutnya kepada orang kafir pun kita ceritakan ini akan berlaku, ini akan berlaku, ini akan berlaku. Kepada orang Islam apatah lagi kan, supaya kita ingat semuanya, kita jangan jadi Islam pada nama saja, tapi Islam yang betul-betul Islam. Dan orang lain juga kita nak ajak mereka ni supaya menjadi Islam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk like, untuk share kita kan, untuk komen, beri komen insya-Allah. Jangan lupa, jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang, muka surat 300 insya-Allah. Dalam sesi insya-Allah masih lagi surah Al-Kahfi. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.